Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzatul Aizi. Berikutan isu baru-baru ini buat kali ketiga, loji rawatan air LRA Sungai Semenyih tercemar dan menghasilkan air yang berbau. Berikutan pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa secara haram ke dalam lurang kumbahan Indah Water Consortium. Perbuatan itu dikenal pasti menjadi punca pencebaran bau sumber bekalan air ke loji tersebut. Ekoran dengan itu bersama saya pegawai loji rawatan air Sungai Semenyih iaitu Puan Hanim. Puan, boleh saya tahu apa pandangan Puan terhadap isu ini? Pada pandangan saya, isu ini telah memberikan imej yang negatif terhadap keupayaan syarikat kami dalam menjalankan tanggungjawab merawat air sisa kumbahan. Tambahan pula, LRA tidak dapat merawat sisa haram yang masuk ke dalam loji kerana ia hanya mampu merawat air kumbahan sahaja. Selain itu, apakah langkah dan kawalan yang dilakukan oleh pihak LRA untuk mengurangkan pencemaran bau tersebut? Langkah dan kawalan yang dilakukan oleh pihak kami adalah pihak kami terpaksa menghentikan sepenuhnya LRA Sungai Semenyih ekoran daripada insiden pencemaran bau yang melibatkan 348 kawasan dengan 328,957 ekar pengguna di Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang. Selain itu juga, kami menjalankan operasi pembersihan loji dengan segera. Seterusnya bersama saya ialah salah seorang penduduk yang membuat aduan iaitu Puan Nabiha. Puan ceritakan sedikit bagaimana Puan dan penduduk sedang alami masalah ini? Kami di seluruh negeri Selangor ni, semestinya di kawasan Semenyih, telah mengalami masalah gangguan bekalan air bersih. Perkara ini amat memberi impak yang sangat buruk kepada kami semua kerana kami mengalami gangguan untuk melakukan aktiviti harian kami kerana kekurangan air bersih daripada sumber kami. Hal ini telah berlaku berdekat-dekat lamanya. Seluruh penduduk amat berasa kesal dengan perkara yang telah kami hadapi sekarang. Boleh saya tahu macam mana harapan Puan terhadap macam mana nak mengatasi masalah ini? Kami seluruh rakyat negeri Selangor bersatu suara berharap agar perkara ini dapat ditangani dengan lebih cepat dan ditangani dengan lebih baik supaya perkara ini tidak terus berulang kepada kami semua. Okey, terima kasih Puan. Pencemaran yang berlaku tidak dapat ditangani dengan segera hingga melibatkan pihak atasan dalam hal ini. Baiklah, seterusnya kita akan menerima beberapa pandangan Kementerian Alam Sekitar dalam mengatasi masalah ini dan apakah antara cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Baiklah, isu Sungai Semenyih ini merupakan isu yang sangat menggusarkan terutamanya bagi pihak loji rawatan air Selangor dan juga penduduk yang terlibat. Bagi mengatasi pencemaran bau dan juga putusnya bekalan air bersih, kita akan tubuhkan pasukan untuk menyiasat punca pencemaran dan sekiranya disebabkan sisa buangan kilang, maka pengusaha kilang akan dikenakan tindakan. Jadi, tindakan membatalkan operasi dan lesen terhadap premis perniagaan yang didapati melakukan kesalahan ini adalah di bawah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan PBT di bawah Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, iaitu mengeluar, melepas atau meletakkan apa-apa benda berbahaya kepada alam sekeliling, pencemar atau buangan ke dalam mana-mana perairan daratan tanpa satu lesen. Denda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya dan denda tambahan tidak lebih daripada RM1,000 sehari bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas disampaikan kepadanya suatu notis yang diberi oleh ketua pengarah menghendakinya memberhentikan perbuatan yang dinyatakan di dalamnya itu. Okay, jadi tindakan tegas bakal diambil bagi individu yang tidak bertanggungjawab yang telah mencemari sungai atau sistem bekalan air negara mengikut Akta Industri Perkhidmatan Air Akta 655 Seksyen 125. Jadi seseorang yang mengganggu paip,
saluran pembuluh atau struktur pembentung, luring, kebuk, lekapan dan kelengkapan termasuk apa-apa injap, pilih atau mana-mana bahagian suatu sistem bekalan air atau sistem pembentungan melakukan satu kesalahan dan juga boleh bila disabitkan didenda tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Jadi kerajaan juga akan bekerjasama dengan syarikat bekalan air Selangor melalui pengurusan air Selangor Sdn Bhd, lembaga urus air Selangor dan Jabatan Alam Sekitar untuk mengenal pasti siapakah dalang kejadian ini. Seterusnya, agensi yang turut terlibat dalam kualiti adalah Kualiti Alam Sdn Bhd dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat. Seterusnya, kerajaan juga akan menutup kawasan lurang pembentungan tersebut manakala meminta Majlis Pembandaran Kajang untuk mengurangkan akses ke kawasan tersebut kerana kes ini telah pun terjadi berulang kali. Jadi kita akan terus memantau masalah di LRA Semenyih dengan harapan ia dapat dipulihkan dengan segera dan beroperasi seperti sedia kala mengikut standard piawaian antarabangsa yang telah ditetapkan. Jadi sebanyak 24 juta liter air sehari akan dipam menggunakan mesin Jabatan Pengairan dan Saliran dari kolam Tasik Idaman di dengkil ke loji rawatan air LRA Sungai Semenyih bagi memastikan tahap pencemaran bau boleh dicairkan ke tahap sifar. Jadi bagi penduduk yang terjejas bekalan air bersih, pengagihan air bantuan bekalan air akan dihantar dengan lori tangki ke daerah yang mengalami masalah berkenaan sehingga kolam tapungan air akan mencapai paras yang optimum. Jadi antara cabaran yang mungkin dihadapi oleh pihak kerajaan adalah kesukaran untuk melaksanakan undang-undang bagi mendapatkan maklumat mengenai individu yang melakukan kesalahan tersebut. Mungkin juga melibatkan gejala rasuah. Kehadiran ejen toto iaitu tolong orang, tipu orang iaitu pemberi maklumat yang menerima wang perlindungan daripada kontraktor atau pemilik perniagaan untuk menutup kesalahan sendiri. Selain itu, tiada kawalan sistem CCTV di tempat awam di mana berfungsi sebagai mata-mata bagi mengenal pasti apa yang berlaku di sekeliling LRA Selangor. Bersama saya juga pada hari ini, Pegawai Jabatan Alam Sekitar Selangor iaitu Puan Nisa. Baik Puan, bagaimanakah perkembangan terkini berkaitan dengan kes ini selepas pemantauan dan penyiasatan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar terhadap isu ini? Ya, jadi selepas sahaja Menteri Alam Sekitar melancarkan operasi UPS bau berikutan isu pencemaran bau sehingga menyebabkan kualiti air terjejas, kami Jabatan Alam Sekitar telah pun menyita sebuah kilang dan mengeluarkan 36 kompaun dan 17 notis terhadap kilang-kilang yang tidak mengikut piawaian ataupun tidak mengikut peraturan seperti yang dinyatakanlah dalam Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kebanyakan kilang-kilang tersebut telah membuang bahan pelarut ataupun minyak ke dalam sungai sehingga menyebabkan pencemaran sungai dan sehingga bilangan loji rawatan air bilangan-bilangan tu bertambah. Kami kiat laksanakan operasi UPS bau ni bagi menjejaki, mengenal pasti dan menangkaplah individu yang tidak bertanggungjawab ni. Operasi UPS bau ni pun disegerakan, dilaksanakan disebabkan oleh seorang individu ataupun ramai yang telah membuang sisa bahan terjadual di berdekatan dengan loji rawatan air Sungai Semenyih sehingga menyebabkan loji itu terpaksa tertutup dan mengganggulah bekalan air terhadap penduduk-penduduk. Jadi kami Jabatan Alam Sekitar telah bekerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk membersihkan sisa bahan terjadual tu dan dibawa ke Kualiti Alam untuk dilupuskan. Operasi pembersihan tu pun mengambil masa dalam 2 hari. Jadi kes ini
disiasat di bawah Seksyen 34B di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jadi kami juga berharap andai kata terdapat penduduk kampung ataupun pekerja yang terlihat isu-isu orang membuang sisa bahan terjadual ni ataupun apa-apa sahaja dapat membantu kami dengan memberi maklumat. Jangan risau kerana pemberi maklumat ni dilindungi di bawah Akta 50A, di bawah Seksyen 50A di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, dan pemberi maklumat juga akan diberi ganjaran lah di bawah akta yang sama. Akhir kata saya, sebagai rakyat yang prihatin, kita haruslah bersama-sama dalam membantu pihak kerajaan dengan mencari individu yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, sebagai pengguna, kita dinasihatkan supaya bersabar dengan keadaan yang tidak diingini dan terus berdoa supaya kerajaan dapat menyelesaikan isu ini dengan keadaan segera. Terima kasih.